Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama saya dengan cikgu anda, cikgu sejarah, bagi topik 8.2, hubungan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Baiklah, apabila anda membaca topik 8.2 ini dengan perkataan awalnya ialah hubungan, maka secara tidak langsung anda faham bahawa setiap hubungan yang berlangsung ataupun berlaku di antara negeri Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Perlis dengan negeri-negeri Melayu yang lain ini merupakan ada perkaitan. Mungkin dari segi aspek persahabatan, mungkin dari segi aspek ekonomi dan lain-lain lagi, kerana tajuk ini akan mendedahkan kepada anda bahawa anda akan faham kenapa wujudnya hubungan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Baik, untuk Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis sebenarnya sudah pun dilabelkan sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat. Kerana apa disebut sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat? Kerana kerajaan-kerajaan yang disebutkan ini telah sedaya upaya berusaha memantapkan pemerintahan masing-masing dengan menjalinkan hubungan diplomatik dengan negeri-negeri yang lain pula. Jadi secara tidak langsung, apabila adanya hubungan di antara negeri-negeri yang telah disebutkan tadi dengan negeri-negeri Melayu yang lain, maka ada perubahan, ada keberkesanan yang akan berlaku. Ya, contohnya kalau macam kita lihat kepada kalau saya senang je nak beri fahaman yang mudah. Kalau kita tengok lokal kawan kita kemas, maka secara tak langsung kita kata, cantiknya, kemasnya. Maka kita pun ada hasrat yang sama. Jadi itu yang dikatakan kesan daripada hubungan tinjauan dengan orang lain, kan. Baik, hubungan tersebut terjalin dalam aspek diplomatik dan juga perdagangan. Seperti mana yang kita tahu, kerajaan negeri-negeri Melayu ini secara tidak langsung mereka perlu mengadakan hubungan diplomatik kerana ada segi aspek bukan sekadar untuk mengubah pandangan ataupun yang lebih khususnya adalah perdagangan, maka di situ akan adanya saling perlu memerlukan di antara bahan-bahan mentah yang ada ataupun untuk keperluan-keperluan import di jangka masa yang akan datang. Jadi itu pentingnya negeri-negeri Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis ada hubungan dengan negeri lain. Baik, seterusnya lihat kepada tajuk asas hubungan. Apakah asas hubungan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis dengan negeri-negeri Melayu yang lain? Baik, saya utarakan kepada anda. Apakah faktor asas hubungan tersebut? Fikir-fikirkan dahulu. Dapat jawapan? Tadi pun saya ada sebutkan sedikit apakah sebab, apakah tujuan dan apakah kesan daripada hubungan kerajaan sesebuah negeri-negeri itu dengan negeri-negeri yang lain. Baik, tak lain tak bukan kalau anda lihat daripada muka surat 146, tujuan dia ialah yang pertama adalah untuk memperkukuhkan kedaulatan. Sebab apa? Seperti mana yang disebutkan pada awal tadi, dengan adanya berkenalan di antara pemerintah negeri A dengan negeri B, dia akan secara tak langsung dapat memperkukuhkan kedaulatan. Yang kedua, pemerintah telah menghantar utusan ke negeri Melayu yang lain bagi mendapatkan pengiktirafan kedaulatan kerajaan. Sebab ibaratnya macam ni lah, kalau kata kita kalau kata di kelas kita lihat kelas A dah bersih, kelas B bersih, secara tak langsung kita bila mengunjungi kelas-kelas tersebut, secara tak langsung kita juga akan merubah corak kepada yang baik, dan pengiktirafan juga akan diberikan seperti mana kelas A dan kelas B tadi. Baik, faham? Yang seterusnya ialah kestabilan dalam negeri, kemudiannya mendorong pemerintah berusaha menjalinkan hubungan luar untuk kemakmuran negeri. Kerana apa? Apabila adanya hubungan ataupun jalinan
pemerintahan negeri A dengan negeri B dan seterusnya sampailah Z sekalipun, setiap hubungan itu sudah pasti untuk asasnya adalah persahabatan, ya. Di samping untuk mendapatkan kedaulatan. Okey, tapi secara tak langsung apabila adanya hubungan yang baik, mesti ada perbincangan mungkin seandainya negeri A diserang, negeri B boleh bantu, ataupun negeri C bantu juga bersama dengan negeri A, bergabung tenaga dengan ketenteraan untuk memastikan negeri A ni dapat diselamatkan. Macam itulah maknanya hubung jalin negeri-negeri Melayu di antara satu negeri dengan negeri-negeri yang lain dapat mampu mengekang kerajaan ataupun negeri tersebut daripada terbiar dari terkena serangan. Faham? Okey, saya harap anda faham berkaitan dengan asas hubungan yang pertama, iaitu tujuan tadi. Boleh saya ulang balik, di mana tujuan asas hubungan negeri Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis ini dengan negeri-negeri Melayu yang lain pastinya adalah untuk mendapatkan kedaulatan. Yang kedua, memperkukuhkan kedaulatan. Yang ketiga, dapat menjalinkan hubungan untuk mewujudkan kemakmuran negeri. Seterusnya, tadi sudah selesai dari segi aspek tujuan. Maka kita lihat asas hubungan negeri-negeri Melayu ini adalah disebabkan oleh faktor geografi juga, ya. Kerana apa? Sempadan antara negeri yang berjiran memudahkan juga perhubungan, ya. Sebab kedudukan yang berdekatan dengan negeri lain, contohnya kalau kita lihat di sini Kedah, Kelantan dekat juga, kan. Pulau Pinang contohnya, Perlis contohnya, semua negeri-negeri yang berdekatan. Jadi secara tak langsung dapat memudahkan perhubungan. Dan antara tarikan perhubungan termasuklah adanya hasil sumber alam dan juga sumber bumi. Baik, bila disebutkan sebagai sumber alam, antaranya kita boleh lihat satu tiga dahulu, pokok kelapa, pokok getah, nenas, tembakau dan sebagainya mampu menjana pendapatan, ya, dan dapat meningkatkan ekonomi serta antara barang-barang keperluan yang menjadi perhatian, ya, dan diperlukan oleh semua. Dan seterusnya antara yang boleh disebutkan juga sebagai sumber bumi, petroleum, arang batu, biji timah, kan, emas. Jadi ini merupakan sumber yang diperlukan antara hasil bumi dan juga hasil alam, ya. Itu kamu perlu ingat, ya. Yang seterusnya ialah sungai penting sebagai laluan perhubungan. Maksudnya sungai merupakan laluan yang dikongsi secara bersama-sama antara negeri, ya. Jadi secara tidak langsung dapat apabila berlakunya hubungan jalin di antara negeri-negeri tersebut, maka tidak akan berlaku perselisihan ataupun pertikaian, ya, kerana hanya laluan sungai sahaja. Dan kepentingan sungai ini mendorong setiap negeri berusaha untuk menjamin keselamatan laluan tersebut. Antaranya adalah untuk mengelakkan daripada dimasuki oleh penjajah mungkin, ataupun lanun mungkin, ya. Seterusnya, pembentukan pelabuhan di pinggir sungai telah menggalakkan hubungan dengan negeri berjiran. Okey, saya ulang balik. Pembentukan pelabuhan di pinggir sungai telah menggalakkan hubungan dengan negeri berjiran dan kuasa luar, kerana secara tidak langsung dengan ada kemudahan sungai yang merupakan laluan utama kepada seluruh penduduk kerajaan ketika itu, maka secara tak langsung mampu juga memudahkan urusan hubungan-hubungan dengan negara-negara jiran yang berdekatan. Sebab dulu tak adalah laluan darat seperti mana sekarang, tidak ada yang memudahlah macam sekarang ada laluan udara, ya. Baik, itu merupakan faktor yang penting yang harus anda ingat dari segi aspek geografi. Boleh, ya? Seterusnya, yang ketiga, ya, dari segi asas hubungan melalui dengan aspek agama.
Okey, apabila Islam itu boleh diterima oleh pemerintah, maka secara tidak langsung nilai keagamaan itu dapat diserap bersama antara pemerintah dan juga rakyat, dan diperkukuhkan dalam kegiatan keagamaan menerusi peranan ulama. Baik, saya nak imbas kembali bagaimana satu ketika dahulu Melaka dapat sebaran Islam itu diterima dengan baik apabila pemerintahnya memeluk agama Islam. Jadi rakyat secara tak langsung dengan taat setia pun turut sama seperti mana yang dilakukan oleh pemerintah atau raja-raja, sultan dan sebagainya. Maka turut juga sama disebarkan ajaran Islam ini kepada para pedagang. Okey, apabila pedagang ini kembali ke negeri asal, mereka akan menyebarkan agama Islam. Jadi itu kita lihat bahawa betapa hebatnya kuasa pemerintah ini apabila mereka berbuat sesuatu, contohnya di sini aspek agama, memeluk agama Islam, menerima agama Islam, maka seluruh rakyat dengan tanda taat setia turut sama seperti mana yang mereka lakukan. Seterusnya, berkongsi institusi pendidikan agama menerusi kehadiran penuntut dari pelbagai wilayah. Di sini dipentingkan juga dengan pendidikan agama di mana ada wujudnya pembinaan masjid, surau, madrasah dan juga sekolah-sekolah yang memberi penekanan kepada agama Islam itu sendiri. Kalau kita lihat satu ketika dulu pondok-pondok yang amat masyhur yang berada di Kedah, sehingga kini pun turut sama seperti mana satu ketika dahulu. Alhamdulillah, selesai untuk asas hubungan di mana adanya tujuan, geografi dan juga agama. Seterusnya kita beralih kepada hubungan diplomatik. Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Dan hubungan diplomatik ini dijalinkan menerusi pengiktirafan kerajaan Melayu yang lain, bantuan pertahanan dan juga perkahwinan diraja. Saya ulang balik untuk bagi anda faham bahawa hubungan diplomatik ini terjalin disebabkan 3 faktor tadi. Yang pertama, melalui pengiktirafan yang diperolehi. Yang kedua, adanya bantuan pertahanan, iaitu dari segi mungkin aspek ketenteraan. Dan yang ketiga ialah disebabkan faktor perkahwinan. Baik, kita tengok satu persatu dan kita kupas satu persatu dengan lebih mendalam. Baik, yang pertama, muka surat 148. Dari segi pengiktirafan. Pengiktirafan bertujuan mengabsahkan sultan sebagai pemerintah. Hal ini mewujudkan hubungan antara kerajaan berdaulat yang mempunyai taraf yang sama. Jadi itu pentingnya pengiktirafan di mana di samping nak menyatakan bahawa sultan itu adalah sebagai pemerintah. Sebab kita dah tahu bahawa bila diiktirafkan sebagai pemerintah, maka kita akan rasa penting untuk susu galur, untuk hierarki orang yang kita harus tuju untuk kita terus berurusan dan sebagainya. Baik. Yang kedua ialah dari segi aspek pertahanan, di mana disebutkan tadi pertahanan ni adalah penting untuk memastikan kelangsungan sebuah kerajaan. Hubungan pertahanan yang diwujudkan dapat mengekalkan kedaulatan sebuah kerajaan daripada campur tangan kuasa lain. Jadi apabila adanya hubungan pertahanan ini, maka secara tidak langsung memberi gambaran kepada anasir-anasir luar, penjajah luar, Lanun dan sebagainya, dapat mengetahui bahawa adanya pertahanan dan juga ketenteraan yang merupakan aspek penting untuk menjamin keselamatan sesebuah negeri. Yang ketiga ialah perkahwinan. Perkahwinan diraja antara sebuah kerajaan merupakan amalan tradisi. Di mana secara tidak langsung perkahwinan di antara mungkin putera raja dengan puteri salah sebuah negeri A dengan negeri B contohnya, dapat mengukuhkan hubungan dan menjamin kedaulatan sesebuah kerajaan. Itu juga penting
secara tak langsung, secara tak langsung kita akan dapat faham bahawa melalui perkahwinan, contohnya kalau saya minta anda lihat kepada buku teks muka surat 149, di mana Puteri Kelantan dikahwinkan dengan putera Melaka, di mana hasil perkahwinan tersebut lahirnya Raja Muzaffar yang kemudian menjadi Sultan Perak yang pertama. Jadi itu antara yang saya boleh berikan gambaran kepada anda semua berkaitan dengan jalinan hubungan diplomatik melalui perkahwinan. Baik. Seterusnya saya ulang semula sekali lagi, di mana untuk hubungan diplomatik cara jalinan yang dilakukan ialah melalui apa? Pengiktirafan. Yang kedua melalui pertahanan, dan yang ketiga ialah melalui perkahwinan. Okey, saya ulang balik setelah selesai untuk aspek hubungan diplomatik. Saya ulang balik kepada asas hubungan, di mana tujuan dia adalah untuk memperkukuhkan kedaulatan, menjamin kedaulatan dan juga memakmurkan negeri. Yang kedua, adanya aspek geografi yang memerlukan hasil bumi dan juga hasil alam yang diperlukan oleh setiap negeri yang berjiran di antara satu sama lain, di samping laluan sungai yang merupakan laluan perhubungan semua dalam kelompok negeri setempat, kerajaan setempat maupun dengan berhubung dengan kerajaan luar ataupun kuasa barat maupun jiran-jiran yang berdekatan juga. Yang seterusnya ialah dari segi aspek agama, di mana taat setia seorang maupun rakyat kepada rajanya adalah dengan cara mengikut apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Maka secara tak langsung kita akan dapat lihat bahawa agama yang dianuti oleh seorang pemerintah ataupun raja ataupun sultan itu mampu diikuti oleh seluruh rakyat, di samping adanya peranan-peranan ulama maupun pedagang-pedagang yang datang berdagang secara tidak langsung, sebar agama itu secara meluas. Seterusnya ialah hubungan diplomatik, di mana disebutkan tadi cara jalinannya melalui pengiktirafan, di mana pengiktirafan seseorang yang dikatakan sebagai pemerintah ataupun sultan itu perlu untuk memastikan bahawa hubungan antara kerajaan yang berdaulat serta mempunyai taraf yang sama. Yang kedua ialah berkaitan dengan pertahanan, di mana pertahanan memastikan untuk kelangsungan kepada aspek penting dalam keamanan sesebuah negeri, di mana di situ juga dapat mengekalkan kedaulatan sebuah kerajaan. Dan akhir sekali ialah perkahwinan. Harap anda semua faham dan dapat hadam topik ini. Seterusnya, lihat muka surat 150 dalam tajuk hubungan perdagangan. Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Perlis menjalinkan hubungan perdagangan dengan negeri-negeri Melayu yang lain, di mana hubungan perdagangan ini dijalinkan menerusi pembinaan pelabuhan dan juga hasil perdagangan tempatan. Baik, cuba kita lihat kepada aspek pelabuhan itu sendiri, kerana dengan adanya pembinaan pelabuhan yang ada di Kedah, Kelantan, Perlis, Negeri Sembilan mampu untuk melakukan aktiviti-aktiviti perdagangan di antara kerajaan-kerajaan tersebut. Dan secara tak langsung juga kita akan dapat faham bahawa pelabuhan ini adalah asas kepada pembentukan hubungan antara pedagang tempatan, contohnya Melaka, Perak dan Johor, serta pedagang daripada luar, contohnya pula Siam, China, Arab dan Kemboja. Boleh faham ke? Baik, saya ulang sekali lagi. Dengan adanya pembinaan pelabuhan ini merupakan asas kepada hubung jalin dan juga bentuk-bentuk perdagangan yang berasaskan pelabuhan yang ada di Kedah, Kelantan, Perlis dan juga Negeri Sembilan, di mana pelabuhan-pelabuhan ini dapat membentuk satu jalinan hubungan dengan pedagang tempatan. Ya, pedagang tempatan contohnya daripada Melaka, Perak, Johor, dengan pedagang daripada luar, iaitu contohnya daripada Siam, China, Arab dan Kemboja. Saya harap anda faham tentang kepentingan pelabuhan, di mana pelabuhan ini merupakan satu aspek yang penting juga, bukan sekadar untuk jalinan persahabatan, tetapi dari segi aspek perhubungan yang dapat meningkatkan ekonomi sesebuah kerajaan.
Baik. Yang seterusnya ialah barang dagangan. Muka surat 151. Dengan adanya hubungan perdagangan ini bukan sekadar perdagangan biasa-biasa saja, kerana adanya pelabuhan sudah pastinya adanya pedagang, dan bila ada pedagang ada barang dagangan yang dibawa. Kekayaan hasil bumi dan kepelbagaian jenis barang dagangan menjadi tarikan pedagang tempatan daripada luar alam Melayu. Keperluan terhadap barang dagangan mendorong berlakunya hubungan perdagangan antara kerajaan. Contohnya saya sebutkan di sini ialah Kedah. Kedah dia memperdagangkan beras, garam, damar, kapur barus dan emas. Manakala pedagang dari Perak dan Melaka membawa barang dagangan seperti arang kayu, papan dan ikan kering. Selain daripada itu, Kedah juga merupakan pembekal kepada Gading dan juga Gajah bagi perdagangan entrepot. Maka kalau kita lihat, baiklah, saya sudah sampai ke penghujung topik. Maka saya dapat menjelaskan di sini ialah bahawa Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Perlis telah menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Dan hubungan diplomatik ini secara tidak langsung dapat menjamin kedaulatan kerajaan ini kekal hinggalah sekarang. Dan kamu harus tahu bahawa hubungan perdagangan telah menyumbang kepada kemakmuran dan perkembangan kerajaan. Saya mengharapkan anda dapat faham topik 8.2 ini secara penuh dan mendalam, ya, supaya anda dapat menjawab soalan-soalan dan latihan yang akan diberikan kepada anda. Selamat belajar, selamat meneruskan usaha dan keyakinan yang tinggi bagi setiap subjek yang kamu pelajari bersama dengan guru-guru yang menyampaikan ilmu kepada anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.